Hai, hai semua. Oke, hai semua. Oh, sorry. Jap ya. Oke. Hai semua, selamat datang kepada webinar kita pada hari ini yang dibahas oleh IC Markets. Apa kabar semua? Semua oke? Oke, baik. Oke, hari ini adalah em, 4 hari bulan Maret. Kita akan mengadakan em, webinar mengenai kelemahan struktur Eropa dan masalah mata wang euro. Oke, Oke, saya akan stay di sini sekejap. Oke, sorry guys. Sorry. Oke, sebelum kita mulai dengan isi kandungan pada hari ini, saya perlu jelaskan sesuatu yang sangat penting, yaitu penafian. Apa yang saya kongsi di webinar hari ini semata-matanya sepatutnya hanya dianggap sebagai
topik untuk pendidikan sahaja, oke? Di sini tidak ada apa-apa signal untuk membeli atau jual, oke? Tidak ada apa-apa advice financial atau investment, oke? Di sini kita hanya untuk tujuan belajar sahaja. Oke, so tolong ingat dan tolong paham ya. Oke, so kenapa penafian hari ini penting? Sebab setiap orang ada gaya dagangan yang berbeza, ada tahap risiko yang berbeza, dan ada juga matlamat keuangan yang masing-masing. So, apa yang sesuai untuk saya mungkin tidak sesuai untuk kamu ya. So, apa yang saya kongsi hari ini adalah pandangan saya berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang penganalisa dan pedagang. Saya juga mahu tekankan bahwa dagangan melibatkan risiko yang sangat tinggi. Pasaran keuangan ini boleh bergerak dengan cepat, kadang-kadang di luar jangkaan. Anda boleh buat keuntungan, tapi kamu juga boleh mengalami kerugian yang besar. Malah kerugian itu kadang-kadang boleh menjadi lebih besar daripada modal yang kamu sanggup hilang. Sebab itu penting untuk kamu sentiasa berdagang dengan bijak, gunakan pengurusan risiko dan jangan sekali-kali letakkan semua harapan kamu pada satu dagangan sahaja. Saya tahu ramai di sini mungkin datang ke webinar hari ini dengan harapan ada apa-apa shortcut atau apa apa-apa jalan pantas untuk mendapat profit yang tinggi tinggi, oke? Tapi realitinya memang tidak ada ya. Dalam trading ini memang tidak ada apa-apa shortcut. Kamu mesti mengusah. Kalau mau dapat profit, kamu mesti usahakan untuk dapat profit. Tidak ada apa-apa jalan pintas, oke? So, saya akan stay di sini selama uh, beberapa menit supaya kamu boleh baca disclaimer di sini, walaupun dalam bahasa Inggris, tapi saya sudah terangkan dalam bahasa ya. So, um, jika jadi sekali lagi ya, penafian ini jelas, webinar ini adalah untuk pendidikan sahaja. Ia bukan nasihat keuangan, bukan cadangan pelaburan, dan juga bukan grup signal ya. Dagangan ada risiko yang tinggi, jadi kawal risiko Anda dan kawal emosi Anda dan gunakan ilmu yang Anda pelajari untuk tambah baik proses dagangan. Oke.
Ya, mari kita teruskan dengan memperkenalkan host Anda pada hari ini. So, yang masih tidak kenal dengan saya, nama saya Cass. Saya seorang penganalisa analis dan seorang prop trader. Maksudnya saya seorang kumpulan kita di sini yang berduduk di Singapura memang sentiasa buat research di atas market untuk memahami pergerakan di atas di manakah harga akan bergerak dah. Oke, so kita punya kerja di sini memang uh, I would say kira penting juga sebab kalau kamu tidak faham kenapa market itu bergerak, memang susah untuk kamu faham untuk um, master, oke, trading dan dapat profit yang banyak. Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya saya di chat box dan saya akan mengusahakan untuk jawabkan soalan-soalan kamu lah ya. Oke? So kita teruskan dengan agenda kita pada hari ini yaitu kebergantungan tenaga, kekangan pertumbuhan dan tekanan fiskal. Mengapa Bank Pusat Eropa sering ketinggalan dalam kitaran dasar? Euro sebagai mata wang pembiayaan berbanding mata wang pelaburan. Senario Euro berbanding dolar Amerika Syarikat dan aset selamat. Oke, mari kita mula dengan kebergantungan tenaga, kekangan eh, pertumbuhan dan tekanan fiskal. By the way, guys, kalau uh, bising boleh tolong bagi tahu ya, sebab kalau ada yang rasa bising boleh tolong bagi tahu sebab the fan is blowing. Oke, so kalau bising saya akan tutupkan, saya akan off kipas dan on aircon. Oke, saya sakit ya, so that's why I have the fan on. Oke, um, so kita bermula dengan modal um, dengan modal ekonomi Eropa dan kepergantungan tenaga ya. Oke, so untuk memahami mengapa mata wang euro sering menghadapi cabaran dalam jangka panjang, kita perlu bermula dengan asas yang sangat fundamental dalam ekonomi makro, yaitu struktur tenaga sesebuah ekonomi dalam mana-mana sistem ekonomi moden. Tenaga adalah komponen asas yang menyokong hampir semua aktiviti ekonomi. Tanpa tenaga yang stabil, murah, dan boleh diramal, sektor industri, pengangkutan, dan pengeluaran tidak dapat berfungsi dengan cekap. Apabila kita melihat kepada Eropa secara keseluruhan, salah satu realiti yang paling penting ialah benua. Ini tidak mempunyai sumber tenaga domestik dan mencukupi untuk menyokong skala ekonominya sendiri. So, walaupun terdapat pengeluaran, sorry, pengeluaran tenaga dalam beberapa negara tertentu seperti Norway atau beberapa kawasan Laut Utara secara keseluruhan Eropa tetap bergantung kepada impor tenaga yang jumlah yang sangat besar. So, selama beberapa decade, model ekonomi Eropa dibina di atas keseimbangan yang agak unik. So, Eropa mempunyai tenaga kerja yang berkemahiran tinggi,
industri teknologi dan pembuatan yang maju, serta sistem keuangan yang matang. So, namun pada masa yang sama, sebahagian besar tenaga yang menyokong sistem industri ini dapat dari luar. Oke, so ini bermaksud daya siang ekonomi dalam banyak sektor bergantung kepada kemampuan untuk memperoleh tenaga pada kos yang relatif stabil dan kompetitif. Apabila tenaga boleh diperolehi dengan harga yang rendah dan stabil, sektor industri Eropah dapat mengekalkan daya siang global walaupun kos buruh di rantau ini secara relatifnya lebih tinggi berbanding beberapa kawasan lain di dunia. Namun, model seperti ini juga mempunyai kelemahan struktur yang jelas apabila harga tenaga meningkat atau bekalan tenaga menjadi tidak stabil. Keseluruhan keseimbangan ekonomi boleh mula terganggu. Kos pengeluaran meningkat, margin keuntungan tertekan, dan daya siang global boleh mula merosot. Dalam konteks makro global, inilah sebabnya isu tenaga sering menjadi faktor yang sangat penting dalam menilai kekuatan atau kelemahan ekonomi Eropah. Tenaga bukan sekadar input industri, ia adalah asas kepada keseluruhan struktur ekonomi. Apabila asas ini menjadi lebih rapuh, kesannya boleh merebak ke seluruh sistem ekonomi daripada sektor industri kepada pertumbuhan ekonomi yang akhirnya kepada kestabilan mata wang itu sendiri. Oke? So, kita terus kepada kesan harga tenaga kepada pertumbuhan ekonomi. So, apabila harga tenaga meningkat secara mendadak, kesannya tidak berhenti pada sektor tenaga sahaja dalam ekonomi moden. Tenaga adalah input kepada hampir setiap aktiviti ekonomi. Oleh itu, apabila kos tenaga meningkat, kesannya akan menular melalui pelbagai saluran dalam ekonomi. Sektor yang paling cepat merasai kesan ini biasanya adalah sektor industri yang intensif tenaga, industri pembuatan, kimia, keluli, logam, dan pengeluaran bahan asas sangat bergantung kepada tenaga em, sebagai komponen kos utama. Apabila harga tenaga meningkat, kos pengeluaran bagi industri-industri ini turut meningkat secara langsung. Dalam keadaan seperti ini, syarikat menghadapi pilihan yang sukar. Mereka boleh cukup menaikkan harga produk mereka untuk menampung kos yang meningkat. Namun, jika persaingan global mereka mempunyai akses kepada tenaga yang lebih murah, langkah ini boleh menyebabkan mereka kehilangan daya siang dalam pasaran antarabangsa. Sebaliknya, jika syarikat memilih untuk tidak menaikkan harga, mereka mungkin terpaksa menyerap kos tambahan tersebut yang akan menjejaskan margin. Sorry, guys. Let me go and get some water.
Okay, so sebaliknya, jika syarikat memilih untuk tidak menaikkan harga, mereka mungkin terpaksa menyerap kos tambahan tersebut yang akan menjejaskan margin keuntungan mereka. Dalam jangka panjang, margin yang lebih kecil boleh mengurangkan insentif untuk pelaburan bahawal yang dan mengembangkan kepastisiti. Apabila fenomena ini berlaku secara meluas di seluruh sektor industri, kesannya mula muncul dalam data makroekonomi. Oke, pelaburan mungkin menjadi lebih perlahan kepada kos yang tidak stabil. Pengeluaran industri yang menurun karena sebagian operasi menjadi kurang menguntungkan. Oke, so dalam masa yang sama, keyakinan perniagaan juga boleh terjejas apabila ketidaktentuan mengenai kos tenaga berterusan, syarikat menjadi lebih hati-hati dalam membuat keputusan jangka panjang. Semua faktor ini akhirnya memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Apabila sektor industri menjadi lebih lemah, kesannya boleh menular kepada pasaran buruh menggunakan domestik dan aktiviti ekonomi yang lebih luas. Oke? Oleh itu, dalam konteks ekonomi Eropa, harga tenaga bukan sekadar isu kos jangka pendek, ia adalah faktor struktur yang boleh mempengaruhi trajektori pertumbuhan ekonomi dalam tempo yang lebih panjang. Oke, so apabila pertumbuhan ekonomi menjadi perlahan akibat tekanan kos tenaga dan kelemahan sektor industri, kesannya bukan sahaja dirasai oleh syarikat dan pengguna, tetapi juga oleh kerajaan. Dalam ekonomi yang berkembang pesat, hasil cukai biasanya meningkat secara semula jadi kerana keuntungan syarikat bertambah, pendapatan pekerja meningkat, dan aktiviti ekonomi keseluruhan menjadi lebih aktif. Namun, apabila pertumbuhan menjadi perlahan, meningkatkan hasil kerajaan juga cenderung menjadi lebih sederhana. Pada masa yang sama, kerajaan sering berhadapan dengan tekanan politik dan sosial untuk bertindak balas terhadap kesan ekonomi yang dirasai oleh rakyat. Apabila harga tenaga meningkat dengan ketara, kerajaan mungkin memperkenalkan pelbagai langkah untuk mengurangkan beban tersebut kepada isi rumah dan perniagaan. Langkah-langkah ini boleh termasuk subsidi tenaga, bantuan kewangan kepada sektor industri, atau program sokongan kepada isi rumah berpendapatan rendah. Walaupun langkah seperti ini boleh membantu kestabilan keadaan dalam jangka pendek, ia juga meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Apabila perbelanjaan meningkat sementara hasil berkembang dengan perlahan, defisit fiskal boleh menjadi lebih besar dalam negara yang sudah mempunyai tahap untung awam yang tinggi. Keadaan ini boleh menimbulkan kebimbangan mengenai kestabilan fiskal dalam jangka panjang. Tekanan fiskal seperti ini juga boleh mengehatkan ruang dasar bagi kerajaan jika tahap hutang juga sudah tinggi. Kemampuan kerajaan untuk melaksanakan rangkaian ekonomi tambahan mungkin menjadi terhad. Dalam konteks yang lebih luas, gabungan antara kebergantungan tenaga, pertumbuhan, dan dan sederhana
dan tekanan fiskal mencipta satu struktur ekonomi yang lebih rapuh berbanding beberapa ekonomi lain yang mempunyai sumber tenaga domestik yang lebih kukuh. Okey, apabila pelabur global menilai kekuatan mata wang seperti euro, mereka bukan sahaja melihat kepada kadar faedah atau data ekonomi jangka pendek. Mereka juga menilai struktur asas ekonomi di sebalik mata wang tersebut. Dan dalam kes Eropah, struktur ini sering mempengaruhi oleh tiga faktor utama yang saling berkait, tenaga pertumbuhan dan kestabilan fiskal. Okey? Okay, so mari kita terus dengan mengapa Bank Pusat Eropah sering ketinggalan dalam kitaran dasar. Um, Untuk memahami mengapa Bank Pusat Eropah sering dilihat sebagai ketinggalan dalam kitaran dalam dasar monetary, kita perlu memahami struktur unik sistem monetary Eropah itu sendiri. Berbeza dengan negara seperti Amerika Syarikat dan mempunyai satu ekonomi nasional yang besar. Kawasan Euro sebenarnya terdiri daripada banyak negara yang berbeza dari segi struktur ekonomi, tahap produktiviti, tahap utang, dan trajektori pertumbuhan. Ini bermakna Bank Pusat Eropah beroperasi dalam satu kesatuan monetary dan sangat kompleks. Mereka perlu menetapkan satu dasar faedah dan satu dasar monetary yang digunakan oleh semua negara anggota, walaupun keadaan ekonomi setiap negara mungkin sangat berbeza. Sebagai contoh, sesetengah ekonomi dalam zon euro mungkin berkembang dengan agak stabil, manakala yang lain mungkin menghadapi pertumbuhan yang lebih perlahan atau masalah hutang yang lebih besar. Apabila Bank Pusat Eropah membuat keputusan mengenai fadar kaedah atau dasar monetary, mereka perlu bertimbangkan keseimbangan antara semua ekonomi. Dalam keadaan seperti ini, dasar monetary sering menjadi kompromi yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai untuk mana-mana satu negara secara khusus, tetapi perlu cukup stabil untuk mengekalkan keseimbangan keseluruhan sistem. Inilah salah satu sebab utama mengapa Bank Pusat Eropah sering kelihatan bergerak lebih perlahan berbanding bank pusat lain. Mereka tidak hanya menilaikan keadaan satu ekonomi, tetapi keadaan banyak ekonomi secara serentak. Akibatnya, keputusan um, dasar sering memerlukan masa yang lebih lama untuk dibentuk dan perubahan dasar biasanya dilakukan dengan lebih berhati-hati eh, dalam konteks pasaran keuangan. Pendekatan yang lebih berhati-hati ini kadangkala dilihat dengan reaksi yang lewat berbanding perubahan dalam sekitar ekonomi global. Okay, so kita teruskan. So, selain daripada struktur kesatuan monetary yang kompleks, Bank Pusat Eropah juga sering berhadapan dengan dilema dasar yang unik. Dalam teori ekonomi standard, apabila inflasi meningkat, Bank Pusat biasanya akan mengetatkan dalam monetary dengan menaikkan dasar faedah bagi mengurangkan tekanan harga. Namun dalam konteks zon euro, keputusan seperti ini tidak semestinya mudah. Sebahagian negara anggota mempunyai tahap
hutang kerajaan yang tinggi. Apabila kadar faedah meningkat dengan cepat, kos pembiayaan hutang bagi negara-negara ini juga akan meningkat. Ini boleh mencetuskan tekanan dalam pasaran bond kerajaan. Jika pelabur mula bimbang tentang kestabilan fiskal sesebuah negara, hasil bond boleh meningkat dengan ketara, yang seterusnya meningkatkan kos pinjaman bagi kerajaan tersebut. Bank Pusat Eropa perlu menimbang dua risiko pada masa yang lain. Di satu pihak, mereka perlu mengawal inflasi untuk mengekalkan kestabilan harga. Di pihak lain, mereka perlu memastikan bahwa perubahan dasar moneteri tidak mencetuskan ketidakstabilan keuangan dalam pasaran hutang kerajaan. Dilema ini menjadi proses membuat keputusan jauh lebih rumit berbanding dalam sistem ekonomi yang lebih homogen. Kadangkala, walaupun tekanan inflasi jelas meningkat, Bank Pusat mungkin mengambil em, pendekatan yang lebih berhati-hati untuk mengelakkan gangguan dalam pasaran keuangan. Dari perspektif pasaran, pendekatan berhati-hati ini boleh dilihat sebagai kelewatan dalam tindak balas dasar. Namun dari perspektif kestabilan sistem keuangan, adalah usaha untuk mengurus keseimbangan antara dua risiko besar dalam ekonomi zona euro. Oke, so apabila pasaran global menilai kekuatan atau kelemahan sesuatu mata wang, salah satu faktor paling penting ialah trajectory dalam monetary. Perbezaan kaedah faedah antara ekonomi besar sering menjadi pemacu utama aliran modal antarabangsa. Jika pelabur percaya bahwa bank pusat tertentu akan menaikkan kadar faedah lebih cepat atau lebih agresif berbanding bank pusat lain, mata wang negara tersebut sering mendapat sokongan karena pulangan aset keuangan menjadi lebih menarik. Oke, dalam konteks ini, apabila Bank Pusat Eropa dilihat bergerak lebih perlahan berbanding bank pusat lain seperti Reserve Kesatuan Amerika Syarikat, perbezaan jangkaan kadar faedah boleh memberi tekanan kepada mata wang euro. Pelabur global mungkin memilih untuk memegang aset dalam mata wang yang menawarkan pulangan yang lebih tinggi atau dasar monetary yang lebih ketat. Ini boleh menyebabkan aliran modal keluar dari zona euro ke ekonomi lain. Namun penting untuk difahami bahwa pasaran mata yang tidak hanya bertindak balas terhadap kadar faedah semasa, ia bertindak balas terhadap jangkaan masa depan. Jika pasaran percaya bahwa Bank Pusat Eropa akan terus bergerak secara berhati-hati atau lewat dalam kitaran dasar, jangkaan ini boleh menjadi faktor yang menekan nilai euro dalam tempo yang lebih panjang. Oleh itu, hubungan antara dasar monetary dan mata wang bukan sekadar persoalan kadar faedah hari ini, tetapi persoalan trajectory dasar monetary relatif antara ekonomi besar dunia. Oke, kita teruskan dengan euro sebagai mata wang pembiayaan berbanding mata wang pelaburan. Oke, so dalam pasaran keuangan global, jika semua mata wang menaikkan peranan yang sama, sesetengah mata wang sering dilihat sebagai mata wang pelaburan, yaitu mata wang yang menarik aliran modal karena pulangan yang lebih tinggi atau prospek pertumbuhan ekonomi yang kukuh. Namun terdapat juga mata wang yang menaikkan peranan berbeza, yaitu sebagai mata wang pembiayaan. Mata wang pembiayaan merujukkan kepada mata wang yang sering dipinjam oleh pelabur untuk membiayai pelaburan dalam aset lain yang menawarkan pulangan yang lebih tinggi. Fenomena ini sering dikaitkan dengan strategi yang dikenali sebagai carry trade, di mana pelabur meminjam dalam mata wang dengan dasar faedah rendah dan melabur dalam aset yang memberikan peluang yang lebih tinggi di tempat lain. Dalam konteks ini, kos pinjaman menjadi faktor yang sangat penting. Mata wang yang mempunyai kaedah rendah dan dasar monetary yang longgar lebih cenderung digunakan sebagai sumber pembiayaan. Ini karena kos untuk meminjam mata wang tersebut adalah lebih rendah berbanding mata wang lain. Sepanjang tempo tertentu,
Dalam sejarah pasaran keuangan, beberapa mata wang telah memainkan peranan ini secara konsisten. Yen Jepun dan franc Switzerland sering dianggap sebagai mata wang pembiayaan tradisional karena kadar faedah yang sangat rendah dalam ekonomi tersebut. Namun dalam tempo 2 dekade pembelakangan ini, euro juga semakin sering digunakan sebagai mata wang pembiayaan dalam sistem keuangan global. Ini sebahagian besarnya berpunca daripada persekitaran kadar faedah yang rendah di zona euro serta pertumbuhan ekonomi yang sederhana berbanding ekonomi lain. Oke, so terdapat beberapa faktor yang menjelaskan mengapa euro sering muncul seperti mata wang pembiayaan dalam sistem keuangan global. Salah satu faktor paling penting ialah persekitaran kadar faedah yang relatif rendah di zona euro untuk tempo yang panjang. Sebentar ya. Sorry, where was I? Okay, so dalam persekitaran seperti ini, kos untuk meminjam euro menjadi sangat rendah bagi pelabur global yang mencari peluang-peluang pulangan yang lebih tinggi di tempat lain. Euro menjadi pilihan yang menarik sebagai sumber pembiayaan selain daripada kadar faedah. Faktor kedua ialah mencairkan pasaran euro dengan sangat besar. Pasaran keuangan zona euro adalah antara yang terbesar di dunia. Mata wang euro digunakan secara luas dalam perdagangan antarabangsa, sistem perbankan, dan pasaran modal global. Jadi gabungan antara kadar faedah yang rendah, kecarian pasaran yang besar, dan perbezaan peluang pertumbuhan global menjadikan euro sering berfungsi sebagai mata wang pembiayaan yang sering strategi pelaburan global. Oke, so apabila euro berfungsi sebagai mata wang pembiayaan dalam sistem keuangan global, pergerakan nilainya sering berkaitan rapat dengan sentimen risiko pelabur antarabangsa. Dalam tempo di mana sentimen pasaran positif dan pelabur bersedia mengambil risiko yang lebih tinggi, strategi carry trade biasanya berkembang. Pelabur meminjam dalam mata wang cost pelabur menawar pulangan yang lebih tinggi di negara lain. Oke, so oleh itu untuk memahami pergerakan euro dengan lebih mendalam, kita perlu melihat bukan sekadar sebagai mata wang ekonomi Eropa, tetapi juga sebagai komponen penting dalam sistem keuangan global yang lebih luas. Oke? Mari kita masuk kepada topik terakhir hari ini yaitu senario euro berbanding dolar Amerika Serikat dan aset selamat. So, apabila kita berbincang kedudukan mata wang euro dalam sistem keuangan global, perbandingan yang paling penting hampir selalu melibatkan dolar Amerika Serikat. Oke, karena dolar Amerika Serikat kekal sebagai mata wang reserve utama dunia dan memainkan peranan dominan dan dalam perdagangan antara bangsa
sistem keuangan global serta pasaran komoditi. So, perbezaan antara euro dan dolar tidak hanya berkait dengan kadar, kaedah atau keputusan dasar monetary semasa. Dia berpunca daripada perbezaan struktur ekonomi yang lebih mendalam antara zon euro dan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat secara umum lebih fleksibel dan lebih bersatu dari segi dasar fiskal dan monetary terhadap satu kerajaan pusat, satu pasaran bond kerajaan yang besar dan mendalam, serta satu bank pusat yang mengurus dasar monetary bagi keseluruhan ekonomi. Okay, so sebaliknya, zon euro adalah kesatuan monetary yang terdiri daripada banyak negara dan yang berbeza, walaupun mereka berkongsi mata wang yang sama, mereka masih mempunyai dasar fiskal yang berasingan serta struktur ekonomi yang berbeza antara satu sama lain. Dalam konteks pasaran mata wang, faktor struktur seperti ini sering mempengaruhi keyakinan pelabur global. Apabila ketidaktentuan meningkat, pelabur sering mencari pasaran yang mempunyai kecairan yang sangat tinggi serta struktur dasar yang lebih bersatu. Ini sebabnya dolar Amerika Syarikat sering dilihat sebagai mata wang utama dalam sistem keuangan global, manakala euro perlu bersaing dalam konteks struktur ekonomi yang lebih kompleks. Oke, so dalam tempo ketidaktentuan global, satu fenomena yang sering berlaku dalam pasaran keuangan ialah peralihan-alihan model ke arah aset yang dianggap lebih selamat. So, fenomena ini sering ditunjuk sebagai flight or safety atau penerbangan ke aset selamat. Apabila ketegangan geopolitik meningkat, atau apabila pelabur bimbang kepada pertumbuhan ekonomi global, mereka cenderung mengurangkan perbedaan kepada satu uh, aset yang mempunyai reputasi kestabilannya dan kecairan yang tinggi. Dalam sistem keuangan global hari ini, dolar Amerika Syarikat sering menjadi penerima utama aliran model seperti ini. Ia bukan semata-mata karena ekonomi Amerika lebih kuat pada setiap masa, tetapi karena pasaran keuangan Amerika mempunyai kedalaman dan kecairan yang sangat besar. So, apabila fenomena ini berlaku secara serentak, kita sering melihat pengukuhan dolar Amerika Syarikat dalam emas, manakala mata wang lain mungkin menghadapi tekanan. Dalam konteks ini, euro kadangkala berada di tengah-tengah antara dua peranan sebagai mata uang em, utama dua dunia, tetapi bukan mata uang perlindungan utama yang tempo krisis global. Oke, terakhirnya kita akan paham, oke. Em, Apabila kita cuma menilai masa hadapan mata wang euro dalam sistem keuangan global, pendekatan yang paling matang bukanlah cuma eh, merawal satu hasil, oke, dalam sistem keuangan global. Pendekatan yang paling matang bukanlah cuma itu dalam semua yang senario pertama, euro boleh kekal sebagai mata wang global kedua terbesar daripada terus menghadapi cabaran struktur. Dalam keadaan ini, ekonomi Eropa mungkin berkembang pada kadar yang sederhana, dasar monetary kekal berhati-hati, dan euro terus berfungsi sebagai mata wang penting dalam perdagangan dan dalam sistem keuangan. Oleh itu, apabila kita lihat euro dalam konteks global, persoalan yang lebih penting bukan sekadar ke mana arah mata wang di dalam beberapa bulan akan datang, tetapi bagaimana struktur ekonomi Eropa akan berkembang dalam dekade yang akan datang. Oke, so itu sahaja untuk hari ini. Saya harap boleh jumpa kamu, em, harap kita boleh jumpa lagi minggu depan, masa yang sama, tapi minggu depan kita sudah
bermula dengan live eh, hari Selasa ya. So, minggu depan kita akan bermula hari Selasa untuk webinar bahasa ya. So, jumpa lagi minggu depan ya. Bye. Hari Selasa sama masa yang sama. Bye.